Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 23 Januari 2025 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Perbicaraan kes saman SRC International Sdn Bhd terhadap UMNO Malaysia dan UMNO Selangor semalam menyaksikan saksi kedua plaintif Datuk Subuh Mat Yassin memuji kebijaksanaan Datuk Seri Muhammad Najib Razak dalam menangani isu kerajaan dan korporat. Menurut Peguam Syahrul Fazli Kamaruzaman berkata, saksi SRC International Sdn Bhd memaklumkan kepada mahkamah bahawa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Razak telah melantik beliau sebagai pengarah kepada SRC. Katanya semasa pemeriksaan balas oleh Peguam UMNO, Syahrul Fazli berkata saksi SRC itu Datuk Subuh Mat Yassin mengesahkan bahawa beliau berasa sangat berbesar hati dengan pelantikan berkenaan kerana dapat kembali berkhidmat kepada kerajaan. Subuh yang pernah bekerja dengan Najib semasa beliau menjadi timbalan Perdana Menteri menyifatkan Najib sebagai seorang pemimpin yang bijak, berpengetahuan dan ikhlas. Terdahulu Peguam SRC sebelum ini mendakwa Najib adalah pengarah bayangan SRC, namun dakwaan itu disangkal oleh Datuk Subuh Mat Yassin. Beliau menyatakan bahawa keputusan yang diambil oleh Datuk Seri Najib dibuat dengan penuh pertimbangan demi kepentingan syarikat. Kolam air panas Gadik kini kembali beroperasi dengan wajah baru selepas kerja menaik taraf bernilai RM18.45 juta selesai pada 25 Oktober tahun lalu. Kini dikenali sebagai Gadik Hot Spring Wellness and Spa Resort. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, projek menaik taraf itu diluluskan menerusi geran RMK 11 oleh Kementerian Ekonomi dan bertujuan menjadikan kompleks ini destinasi pelancongan kesihatan moden. Kompleks seluas 4.16 hektar ini mampu menampung sehingga 800 pengunjung pada satu masa dan sejak mula beroperasi semula sebanyak 11,772 pengunjung direkodkan sehingga 19 Januari 2025. Dalam perkembangan lain, Pengarah Jentera Pilihan Raya Negeri Sabah, Jeffrey Nur Muhammad menggesa pihak berkuasa untuk mengambil tindakan segera dalam menangani isu bekaran air yang semakin meruncing di negeri ini. Beliau melahirkan perkembangan ekoran masalah terbabit masih berlarutan walaupun telah disuarakan pelbagai pihak dan rakyat berdepan situasi yang tidak sewajarnya. Beliau yang juga Ketua UMNO Bahagian Putatan turut meminta pihak Jabatan Air Negeri Sabah untuk memberi perhatian serius terhadap perkara ini dan memberikan penjelasan mengenai keadaan sebenar serta langkah-langkah penyelesaian yang sedang atau akan dilaksanakan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan penganjuran Majlis Anugerah Pemenang Rural Business Challenge 2.0 2024 sebagai bukti komitmen KKW dalam melahirkan usahawan desa berdaya saing. Beliau yang juga Menteri KKW berkata ia sekaligus sebagai pembangkit kepada pembangunan ekonomi negara. Seramai 45 finalis dipilih dan kesemua mereka telah menerima geran perniagaan dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM15 juta. Anugerah utama dimenangi oleh Pengiran Muhammad Adil daripada PMF Rich M. Sdn Bhd yang memenangi anugerah berupa geran bernilai RM1 juta menerusi perniagaan aiskrim gula apung dan aneka minuman. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu mengucapkan tahniah kepada semua finalis dan berharap kejayaan ini akan memberi inspirasi kepada lebih ramai usahawan desa untuk terus berinovasi dan mencapai kejayaan lebih besar di masa hadapan. Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlan Osman Said menegaskan bahawa teknologi pendigitalan dan kecerdasan buatan AI perlu diterapkan dalam gerak kerja serta perancangan dasar negara. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan pelaksanaan dasar kekal relevan dengan keperluan semasa dan masa depan sekaligus menjadikan segmen perundangan serta institusi negara selari dengan perkembangan teknologi global. Beliau berkata demikian ketika melakukan tinjauan ke atas jabatan, agensi dan organisasi di bawah portfolio undang-undang dan reformasi institusi termasuk bahagian perlindungan dan isu latihan kehakiman dan perundangan. Melalui hantaran di Facebooknya, beliau sangat menghargai pencapaian warga jabatan pada 2024 dan berharap semangat ini diteruskan dengan lebih gigih tahun ini. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menyuruh ahli dan pemimpin parti untuk bersatu padu demi mengukuhkan kedudukan UMNO menjelang pilihan raya akan datang. Beliau mengadakan pertemuan bersama Kepimpinan Badan Pengurusan UMNO Negeri Terengganu di Pejabat UMNO Bahagian Besut untuk meneliti kedudukan dan kemajuan parti.
Dalam pertemuan itu, beliau membincangkan pelbagai isu termasuk cadangan meningkatkan had umur pergerakan Puteri UMNO pada 40 tahun dan kaedah terbaik dalam pemilihan pucuk pimpinan parti. Muhammad Khalid menegaskan bahawa langkah-langkah ini bertujuan memperkukuhkan struktur UMNO dan menyerukan semua ahli UMNO untuk bekerjasama demi kebangkitan semula parti. Pertemuan itu turut dihadiri oleh Pengerusi Badan Perwakilan Negeri Terengganu, Datuk Rozi Mamat serta kepimpinan tertinggi 4 peringkat yang lain. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Saad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.